Asingkan mengikut kategori kertas, plastik dan lain-lain. Letakkan di sebelah tong sampah. Kami uruskan kutipan. Sila keluarkan barangan kita semula anda. Menurut Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672, kitar semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Amalan 3R dalam kitar semula ialah kurangkan, guna semula dan kitar semula. Kurangkan merujuk kepada pengurangan kuantiti sisa yang dijana di punca dengan mengurangkan jumlah produk dan jenis produk yang digunakan. Ia juga merujuk kepada pengurangan penggunaan sumber semula jadi. Ini bermakna kita perlu memberi perhatian kepada barang-barang yang dibeli, dihasilkan dan dibuang. Guna semula merujuk kepada penggunaan semula barangan berulang kali dan dengan berbuat demikian, penjanaan sisa dan pembuangannya dapat dikurangkan. Manakala kitar semula, merujuk kepada untuk melakukan sekali lagi dan cycle merujuk kepada pusingan. Oleh yang demikian, kitar semula merujuk kepada meletakkan sesuatu dalam kitaran. Kita mengitar semula dengan mengasingkan sisa dan kemudian menyalurkannya kepada organisasi atau kilang-kilang yang memprosesnya semula supaya menjadi produk baru untuk kegunaan kita. Pembuangan sampah sarap di merata tempat secara tidak terkawal menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Undang-undang itu perlu bagi mengurangkan sisa yang dibuang ke tapak pelupusan, pencemaran udara akibat pembakaran terbuka, pencemaran sungai dan laut akibat pembuangan sampah secara berleluasa serta mengelak pencemaran bau akibat pengurusan sampah tidak sistematik. Mengambil contoh negara luar seperti di Jepun misalnya, undang-undang dikuatkuasakan dengan mengenakan denda melebihi 30,000 yen atau kira-kira RM970 kepada mereka yang membuang kelengkapan rumah tanpa mengitar semula. Pembaziran sisa makanan berupaya memburukkan lagi situasi pemanasan global dunia dan fenomena perubahan iklim yang dihadapi dunia sekarang. Bagaimana? Proses berkenaan berlaku apabila lambakan sisa makanan isi rumah yang anda lihat sedikit dan tidak memberi apa-apa kesan atau perubahan memenuhi tapak pelupusan sampah selain gagal diuraikan dalam tempoh tertentu. Keadaan itu menyebabkan pembukaan tanah tempat pelupusan sampah semakin meningkat, memerlukan kawasan lebih luas dan membabitkan banyak lokasi sekitar bandar selain meningkatkan kos melupuskan sisa makanan serta sisa pepejal. Situasi berkenaan mengancam alam sekitar, menyebabkan pencemaran, meningkatkan suhu dunia, mitigasi perubahan iklim dan merosakkan jadual cuaca seperti hujan serta ribut di seluruh dunia. Amalan kitar semula adalah jalan penyelesaian terbaik. Masyarakat perlu bertindak segera kerana jumlah bahan dan sisa buangan ini semakin bertambah dan berganda setiap masa. Setiap daripada kita perlu membudayakan amalan kitar semula kerana amat penting untuk mengurangkan kemusnahan dan pencemaran alam semula jadi. Dalam usaha mengurangkan sampah dihantar ke tapak pelupusan sampah, syarikat Idaman Sendirian Berhad Idaman memperkenalkan kad ganjaran tunai Recycle for Life RFL manfaat bagi penduduk Kedah dan Perlis. Ini adalah satu program yang dinamakan sebagai Recycle for Life, iaitu cetusan daripada Sayang Baru dan di wilayah utara terutama di Kedah dan juga Perlis ini kami yang mengelolakan, di mana kami sediakan satu sangkar, orang kata sangkar lain dirilah, sangkar kita semula di mana dia akan bawa barangan kita semula. Dia akan touch macam komuniti tadi, dia akan touch di sini, dia akan keluar barcode. Kemudian dia akan tampalkan barcode itu tersebut pada barangan kita semula dia. Kemudian masukkan sahaja dalam sangkar ini. Semudah itu sahaja. Kemudian dalam masa 48 jam, duit itu akan masuk ke dalam akaun pengguna tersebut. Dalam
Dalam segmen berikutnya, saya menemu bual Pengurus Besar Ketua Divisyen Operasi Idaman iaitu Encik Munir Amani Dashir mengenai pengurusan sisa pepejal, pembersihan awam dan juga program Kita Semula yang dilakukan di wilayah utara. Pertama sekali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Munir kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Solusi Lestari. Jadi untuk episod pada kali ini kami ingin mengetahui dengan lebih lanjut apa itu pengurusan sisa pepejal dan juga pembersihan awam. Okey, pengurusan sisa pepejal secara amnya adalah aktiviti-aktiviti yang diperlukanlah untuk menguruskan sisa pepejal dari penjanaannya di sumber sehinggalah ke tahap pelupusan tahap pelupusan yang sedia ada di dalam kawasan operasi masing-masing lah. Jadi untuk kutipan sisa pepejal ni dia merangkumi semua aspek lah dari segi pengestoran iaitu tong-tong sampah, pengangkutan dan juga pelupusan akhir lah di tahap pelupusan, dan sekiranya ada aktiviti lain seperti Kita Semula akan dibawa ke pusat-pusat pemprosesan Kita Semula. Apa itu sisa pepejal? Definisi bagi sisa pepejal ni? Secara asasnya bahan-bahan yang dikategorikan sebagai sisa pepejal dalam konteks pengurusan sisa pepejal yang dilakukan oleh Idaman adalah sisa pepejal yang dihasilkan oleh household dan juga yang similar waste to household lah. Ini kategori ini boleh dikategorikan sebagai sisa-sisa makanan, plastik, kertas-kertas yang dihasilkan dari dalam isi rumah ataupun pusat perniagaan ataupun premis-premis yang menghasilkan sisa-sisa yang sama lah. Mungkin boleh terangkan mengenai program Kita Semula yang dijalankan di wilayah utara ini. Okey, program-program Kita Semula ni pada permulaannya kita lebih kepada penerapan nilai-nilai kesedaran, awareness program, terutamanya pada penduduk komuniti perumahan, sekolah-sekolah, agensi-agensi kerajaan dan juga institusi pembelajaran. Yang kita terapkan adalah pengasingan sisa itu sendiri. Kita tak pergi kepada detail terperinci jenis-jenis Kita Semula yang boleh dilakukan. Kita cuma terapkan bahan-bahan kering iaitu plastik botol minuman yang dihasilkan di rumah dan juga kertas-kertas surat khabar ataupun pembungkusan makanan yang dihasilkan di rumah. Itu diasingkan dan diletakkan di luar rumah secara berasingan daripada sisa-sisa lain yang tidak boleh Kita Semula. Idea ini diperkenalkan dengan mengambil kira permasalahan yang ada di Malaysia, terutama di negeri Kedah. Peratusan Kita Semula hanya 12%. Dilihat dari segi komposisi, janaan sisa di Kedah mencapai 1,400 tan sehari. Sekiranya hanya 12% dapat dikitar semula, selebihnya 88% terpaksa dibawa ke tapak pelupusan. Ini akan menyebabkan kos pengurusan tapak pelupusan meningkat sekaligus meningkatkan pembebasan gas rumah hijau dan mencemarkan persekitaran. Jadi kita ada satu program yang dinamakan Recycle for Life. Program ni adalah program ganjaran semula kepada penduduk ataupun pengguna yang mengasingkan sisa dan di Kita Semula, dan ganjaran ini menggunakan smart card iaitu kad pintar yang mana pembayaran dibuat melalui penggunaan smart card tersebut. Jadi smart card ni boleh digunakan di merchant-merchant, kedai-kedai yang terpilih yang menjadi kita punya rakan niaga lah. Sebagai penambahbaikan, kita juga telah memperkenalkan aplikasi mobile Android dan juga iOS lah, yang mana tidak digunakan kad tapi digunakan aplikasi tersebut untuk merekodkan transaksi Kita Semula yang dilakukan. Bagaimana sambutan mengenai program Kita Semula setakat ini? Jadi setakat sekarang ni tak banyak, kita ada lebih kurang 9,500 pengguna lah yang mendaftarkan diri sebagai pengguna Recycle for Life yang menggunakan smart card dan juga aplikasi mobile lah.
E-Idaman Sendirian Berhad atau E-Idaman merupakan syarikat usaha sama antara Metacorp Berhad dan Senvirus Non Berhad bagi menjalankan perniagaan pengurusan sisa di wilayah utara Semenanjung Malaysia iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Sebagai syarikat konsesi, E-Idaman memberikan perkhidmatan persekitaran terbaik untuk memenuhi keperluan masyarakat yang semakin meningkat. Sehingga kini, E-Idaman telah berjaya beroperasi di negeri Perlis dan Kedah, merangkumi 13 pihak berkuasa tempatan dan lebih dari 300,000 premis dengan 6,000 pekerja. E-Idaman menerapkan pendekatan yang lestari dan inovatif dalam menguruskan sampah dengan memperkenalkan inisiatif di luar perniagaan biasa dengan mempertimbangkan hubungan simbiotik antara manusia, alam dan ekonomi dan akhirnya melestarikan persekitaran untuk kepentingan generasi sekarang dan akan datang. Baiklah, Encik Munir mewakili syarikat konsesi E-Idaman, apakah harapan bagi pengurusan sisa pepejal secara keseluruhannya? Kita cuba nak merapatkan jurang pemahaman terutamanya dan juga pelaksanaan di peringkat isi rumah. Sebab kalau kita lihat, selain daripada premis-premis perniagaan, isi rumah ni lah yang menjana kebanyakan sisa-sisa, terutamanya sisa kita semula, yang mana pada masa sekarang ni dibuang terus kesemuanya di dalam satu tong. Jadi harapan kita pada masyarakat adalah untuk tidak perlu asingkan betul-betul mengikut kategori dan sebagainya. Cuma asingkan apa yang kering dan apa yang basah. Itu sudah cukup memadai untuk kita laksanakan, untuk kita meningkatkan keadaan kita semula kita pada masa sekarang lah. Seterusnya, kita akan melihat proses yang terlibat dalam pengurusan sisa pepejal dan juga aktiviti kitar semula yang dijalankan oleh syarikat konsesi E-Idaman di wilayah utara ini. Okey, inilah selepas selesai lori kita lakukan kutipan di taman, di agensi kerajaan dan juga di tempat-tempat lain. Okey. Dia akan berada di weighbridge ni untuk kita timbang jumlah berat lori tersebut, apa muatan yang dibawa. Kemudian dia akan masuk untuk ke dalam untuk pengasingan. E-Idaman berhasrat untuk meminimumkan sampah ke tempat pembuangan sampah. Bahan kitar semula dikumpulkan dari sektor awam dan komersial dalam bentuk kadbord, kertas, HDPE, PET, PP, keluli, aluminium dan timah. Kita beralih ke sini. Ini adalah satu kita panggil vertical belly machine. Ini untuk memproses ataupun memampatkan bagi kategori tin dan juga aluminium. Okey. Di sini nampakkan kerja kita ni sedang membawa tin dan juga aluminium dan dia akan masuk ke dalam vertical belly machine ni dan akan dimampatkan untuk jadikan kubik. Okey. Dan satu kubik tu akan jumlah berat ni adalah dalam kurang lebih dalam 70 kilogram. Di sebelah ini adalah machine conveyor. Machine conveyor ini adalah untuk mengasingkan jenis-jenis kertas. Okay. Jenis kertas pun ada beberapa jenis. Salah satunya adalah kertas campur, kertas hitam putih, ada surat khabar dan juga lain-lain lagi. Okay. Ini dia orang akan asingkan ikut jenis kertas-kertas tu. Boleh lihat di sini, setiap jumbo bag ini ada kategori yang berbeza. Sebagai contoh, ini adalah Tetra Pak ataupun kertas campur. Dan ini adalah kertas jumpa juga ni. Ini surat khabar. Ini dikatakan sebagai kertas hitam putih di ujung sana. Berbeza mengikut jenis. Dia akan sortir. Ini pekerja kita sedang mengasingkanlah setiap jenis kertas yang kita ada. Tidak dapat dinafikan masyarakat di negara ini masih kurang dalam mengamalkan kitar semula. Pada tahun 2018, rakyat Malaysia membuang sumber kitar semula bernilai RM476 juta.
Inilah saya nak ajak ataupun nak ajak masyarakat di luar. Kalau kata anda boleh jual barangan kita semula, marilah jual bersama kami. Di samping kita dapat menjana kewangan, kita dapat juga menjaga alam sekitar kita. Ya, ini antara yang dapat kita selamatkan daripada berada di tapak perusahaan sampah. Kalau kata semua orang buang barang kita semula di tapak perusahaan sampah, tapak tu akan semakin cepat untuk ditutup. Tapi bila kita buat pengasingan punca, kita buat kita semula, akhirnya tapak perusahaan sampah tu dapat dijimatkan ruang dia. Ya. Secara purata, seorang individu menggunakan hampir 8 keping beg plastik seminggu walaupun kempen tiada beg plastik dan bayaran 20 sen beg plastik telah lama dilaksanakan. Bayangkan berapa banyak plastik dibuang dalam seminggu. Masyarakat harus sedar perebutan beg plastik bukan semudah yang disangka selain menyumbang kepada pembentukan gas rumah hijau yang memberi kesan kepada pemanasan global serta memudaratkan hidupan. Program-program kesedaran ini kita lakukan secara berkala dan sentiasa lakukan, terutamanya di sekolah-sekolah dan juga di agensi-agensi kerajaan serta di pusat-pusat pembelajaran lah, institusi pelajaran tinggi. Selain daripada itu, kita juga merancang untuk menyediakan lebih pusat-pusat untuk menerima bahan-bahan kita semula ni, terutamanya dari segi pusat pembelian semula lah, buyback center. Walaupun pelbagai kempen sudah digerakkan kerajaan dan pihak swasta, namun kesedaran untuk kitar semula dalam kalangan rakyat Malaysia masih belum memuaskan sedangkan manfaatnya amat besar. Aktiviti kitar semula sangat penting untuk disemai dan dilaksanakan dalam kalangan masyarakat. Boleh tengok? Boleh. Kalau kata hujung ni adalah tin aluminium dan juga besi lah. Tin. Jadi untuk satu kilo ni berapa kilo? 70 kilogram. Ni yang Kurang lebih 70 kilogram. 70 kilogram. Ini adalah jenis tin. Ini jenis tin dan juga ada yang jenis aluminium. Okey, yang bagi jenis ini adalah kertas campur lah. Kertas campur. Apa, kotak telur? Ya, betul. Ini adalah jenis kertas hitam dan putih. Ini aluminium. Jadi besi, tin, ini aluminium. Dan yang belakang ni juga adalah jenis kertas campur. Ataupun kotak ini. Ini adalah kotak. Semuanya dikubikkan macam ni. Dimampatkan jadi begini. Selepas proses di sini, ke mana destinasi seterusnya? Okey, selepas habis selesai di sini, akan ada syarikat luar yang akan datang membeli di sini. Oh, baju-baju pun ada? Ada. Okay, baiklah, di sebelah kanan kita ada apa? Di sebelah kanan kita, ini adalah tapak domestik. Di mana tapak domestik ini kita buat penutupan intermediate cover untuk mengurangkan janaan licik tersebut. And then kita dibenarkan untuk membuka 20% sahaja tapak yang dibenarkan untuk dilupuskan. Selepas itu kita perlu untuk tutup semula tapak berkenaan dengan tanah untuk menghalang daripada generation of licik terlalu banyak dan juga daripada segi bau lah. Saya perasan sebelum ni saya pun pernah pergi ke kawasan pelupusan sampah ni. Tetapi dekat sini baunya agak kurang ataupun langsung tiada. Tapi ada sesuatu tak, rahsia ke apa, bagaimana pengurusan sisa domestik dekat sini? Okey, kita buat pengurusan sisa domestik di sini. Kita buat pengurusan secara yang terbaiklah untuk mengurangkan janaan bau. Ini hanya termasuk tadi daripada yang kita cakap tadi, intermediate cover, dan juga kita gunakan semburan EM untuk menghapuskan mikrob-mikrob yang menyebabkan bau. Sekarang kita nak masuk ke kawasan tapak pelupusan sisa domestik, iaitu sisa-sisa dari rumah dan kedai, restoran semua kan. Dan kalau kita boleh tengok di sebelah kanan kita, kerja-kerja penutupan tanah berlaku. Kerja-kerja penutupan tanah berlaku sebaik sahaja lori sisa pepejal dibuang di tapak pelupusan. Ini bermakna kita sentiasa melakukan penutupan tanah dengan kadar segera untuk menghalang daripada bau dan juga janaan licik itu sendirilah. So kita hanya membuka 20%
daripada tapak untuk untuk melupuskan. Biarpun begitu, kewujudan tapak-tapak pelupusan sampah bukanlah jalan penyelesaian terbaik dalam menguruskan sisa buangan kerana tanah semakin terhad manakala alam semula jadi perlu dipelihara. Baiklah, sekian sahaja paparan kita untuk minggu ini. Sama-sama kita kurangkan pembuangan sisa dan tingkatkan aktiviti kitar semula. Solusi Lestari, selamatkan bumi.